Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teacher. Waalaikumsalam, teacher. Boleh ya teacher ajar? Boleh. Teacher ajar nanti dia bagi soalan tambahan. Banyak soalan. Tak apa ke? Suka kan? Suka kan? Mana tadi? Lebih pula. Suka kan Yusri? Yusri tak ada pun. Yusri mesti paling suka ni. Okey, kita terus baca soalan dan bincang jawapan Panggil seorang-seorang ke? Yalah. Nanti tak dengar malas. Tak belajar kan? Tak belajar kan? Okey, nombor 1. Antara berikut yang manakah merupakan elektrolit? Okey. Okey, elektrolit untuk peringatan. Elektrolit ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, elektrolit ni boleh mengalirkan arus elektrik. Contoh kalau kita bereksperimen, kita letak bateri mentor sebenarnya, mentor tu mesti akan menyala. So elektrolit ni kenapa dia boleh mengalirkan arus elektrik? Sebab dia ada ion yang bergerak bebas. Okay, so macam mana kita nak tahu dia elektrolit? Okay. Contoh macam apa kita dah bincang minggu lepas yang mana boleh, mana tak boleh. Ni patut dah tahu dah yang mana satu jawapannya ni. Satu jawapannya apa? Siapa-siapa boleh jawab. Teacher tak panggil nama lah, jawab je. Nombor 1. B teacher. B teacher. Ni, Peter magnesium. Okay, Peter magnesium jawapannya salah. Okay, logam tak boleh jadi elektrolit. Sebab logam ni pita, kepingan, serbuk. Itu semua dia berbentuk pepejal. Elektrolit ni dia mesti berbentuk cecair. Tapi bukan semua cecair. Kena tengok betul-betul. Macam minyak tak boleh. Dia mesti ada ion yang bergerak bebas. So jawapan B salah. Jawapan lain? C. Jawapan yang tepat adalah cuka. Gula tak boleh. Kita dah bincang minggu lepas. Tak kisahlah ada gula lebur, gula halus, gula kasar, gula kester, gula icing, gula snow ke, tak kisah. Gula memang tak boleh. Siapa ingat kenapa gula tak boleh jadi elektrolit? Sebab dia wujud dalam bentuk Molekul bebas. molekul, betul. Dia tak ada ion. Okay. Kalau kita cairkan pun dia tetap tak ada ion. Sebab tu dia tak boleh jadi elektrolit. Okay. Margarin adik-adik minyak semua pun tak boleh jadi elektrolit. Okay. Nombor 1 C. Yang kedua. Yang manakah melibatkan penguraian larutan garam menggunakan arus elektrik. Okay, dia punya keyword kat sini adalah penguraian. Apa jawapan dia? Keyword dia penguraian. Anybody? Menggunakan arus elektrik. Penguraian. Maksudnya larutan garam tu nanti dia akan terurai kepada cas positif dengan cas negatif. D teacher. Ya? D. Ya, jawapannya elektrolisis. Kan elektrolisis dah belajar minggu lepas ada elektrod positif negatif, ada ion positif negatif. Okey. Okey, nombor 3. Very easy. Syarul, nombor 3.
Cara nombor 3. Jap teacher, jap. Ion negatif B teacher. B B. Betul tak Doni? Salah. Salah. Kat ion positif. Kita dah buat minggu lepas. Teacher bagi latihan. Teacher bagi latihan lagi kan? Bagi 100 soalan terus. Okay. Kat ion positif. Cathode elektrod negatif. So 4 term tu penting kena ingat. Cation, cathode, anion, anode. Tu. Okay. Nombor 4. Mengapa elektrolit mesti dalam keadaan cecair? Apa jawapannya Fatih? Supaya elektron boleh bergerak. Betul. Supaya ion, mana? Elektron? Boleh bergerak tu betul. Jawapannya bukan elektron yang bergerak. Supaya ion boleh bergerak. Ion. Sebab dalam elektrolit dia ada ion. Positif, negatif. Bila dalam keadaan cair, baru dia boleh bergerak. Okay, nombor 4A. Okay, nombor 5. Yang manakah bukan radas untuk sel elektrolitik? Jawapannya apa, Nuri? Nombor 5. Okay, nombor 5, jawapan C dengan D tu sah-sah salah. Sebab elektrod karbon dengan wire diperlukan untuk sel elektrolitik. Sekarang kita nak pilih A ke B? Anybody? Nak jawab jawapannya A ke B? A. Kenapa bukan B? B teacher. Sebab kita nak ukur arus elektrik bukan voltan dia. So jawapannya adalah B. Voltmeter tu dia memang untuk sel kimia sahaja. Emitter tu dia boleh je both. Dia kimia boleh letak, elektrolitik pun boleh letak. Tapi sebab dia kata bukan radas elektrolitik. Memang voltmeter sahaja. Okay. Nombor 5 jawapannya B. Nombor 6. Okay. Ion, antara ion berikut yang manakah tertarik ke anode? Anode apa Faris? Anode tu yang dia punya besi tu teacher. Elektrod dia positif ke negatif? Negatif. Salah. Betul. Salah. Sorry teacher. Lepas tak kerja tak? Belum lagi. Itulah, tak kerja pun boleh tersasul-sasul. Teacher bagi lagi kan 100 soalan. Anode elektrod positif. So dia cakap seminggu lepas kalau cathode tu macam orang kurang ketinggian. Cathode pendek tu dia elektrod negatif. Anode dia elektrod positif. So ion yang macam mana akan tertarik? Ion yang macam mana akan tertarik ke elektrod positif? Ion positif ke negatif? Saya ulang soalan. Sekarang anode ni elektrod positif. Ion yang nak tertarik ke anode ni positif ke negatif? Negatif teacher. Ya, negatif. Akan tertarik ke positif. Dia bertentangan. Tahu macam magnet macam kita lah. Lelaki suka perempuan kan. Perempuan suka lelaki. Takkan lelaki suka lelaki. Perempuan suka perempuan.
So konsep ion tertarik tu macam tu lah. Adalah. Syarul suka Yusri. Jangan cakap kuat-kuat. Oh, bukannya. Oh, salah. Diorang suka berbincang je. Kan Yusri? Mana Guys. ada? Suka berbincang betul kan? Mana ada? Minggu lepas tu suka berbincang? Tak ada? Oh tak Oh buat sendiri Sendiri ya. Yelah. Okay, so sekarang dia bagi tahu nama ion je. So kita kena tahulah ion tu positif ke negatif. Tu tak pastilah dalam sains ada belajar formula ke tak. Kalau ada belajar formula tak? Contohnya ion hidrogen ni formula dia apa? Simbol dia apa? Belajar tak? H. H. Okay. H tu hidrogen. So kalau ion hidrogen H+. So bermakna dia ion bercas positif. Okay. Hidroksida, simbol dia OH. Dia ion bercas negatif. So jawapan A betul ke salah? Jawapan A betul ke salah? Salah. Okay, kita tengok B. Ion sulfat, simbol dia SO4 2 negatif. Okay, so dia anion, ion bercas negatif. Hidroksida tadi OH negatif. Betul ke jawapan B? Betul. Betul. Kita dapat jawapan Kita tengok je lah jawapan C dengan D. Okay. Kalau kupram, simbol dia Cu 2 positif. Okay. Hidrogen tadi apa simbol dia? H+. H+. Okay. Okay, kalau ion klorida, simbol dia Cl negatif. Zinc, simbol dia Za 2 positif. Macam tu. Okay, kita tengok nombor 7. Antara berikut yang manakah hasil elektrolisis leburan aluminium oksida? Hasil elektrolisis Okay, sebelum kita nak tahu hasil, kita kena tahu ion apa ada dalam ni. Nama pun aluminium oksida. So dalam tu ada ion aluminium dan ion oksida. Okay, dia ada 2 ion je kalau leburan. Okay, ion aluminium ni yang Al3 positif ni, dia akan pergi anode ke kathode? Kalau dia bercas positif. Ion aluminium 3 positif, pergi anode ke kathode? Tertarik ke anode ke kathode? Cathode. Kathode, dia mesti pergi ke arah yang bertentangan. Alamak. K dah tu. K kan negatif. So oksida akan pergi ke anode sebab anode tu dia bercas positif. Okay. So soalan sekarang apakah hasil? Kalau ion aluminium ni dia akan jadi logam aluminium. Ion oksida ni dia akan jadi gas. Agak-agak gas apa? Kalau ion oksida jadi gas. Daripada nama dia juga. Ion oksida jadi gas. Oksigen. Jadi jawapannya apa? D. D jawapannya. Okay. Senang kalau leburan. Tengok dekat nama je. Aluminium, ion aluminium jadi logam aluminium. Ion oksida jadi oksigen. Takkan jadi klorin pula. Nama dia macam lebih kurang sama je. Okay, seterusnya nombor 8. Yang manakah bukan faktor? Okay, minggu lepas ada ajar. Berapa faktor seajar tu? Berapa faktor seajar?
Tak ingat ya? 3. Okay, so soalan dia nak bukan. Bukan daripada faktor yang 3 sahaja tu. Jawapannya apa? Suhu elektrolit. Ya, suhu elektrolit. Jawapannya A. Nombor 9. Okey, dia kata kegunaan elektrolisis untuk menghasilkan alat yang cantik dan bersinar. Apakah nama proses itu? Okey, kegunaan elektrolisis ni sebenarnya ada 3. Okey, kegunaan elektrolisis dalam industri. Satu, pengekstrakan logam. Contoh ada logam biji timah, nak dapatkan timah yang asli, proses elektrolisis. Kedua, penyaduran logam. Contoh kita ada sudu besi, kita nak sadur dengan kuprum. Atau kita ada kunci silver nak sadur dengan besi. Itu maksud sadur. Bukan sador ya, sadur. Okey, 3, penulinan logam. Contoh logam yang nampak lah ya. Contoh logam yang diperoleh tu tak tulen sebab ada benda asing, kotor-kotor, pasir-pasir semua tu. So nak tulenkan dia guna elektrolisis. Soalan nombor berapa ni? 9 ni. Dia kata dia nak hasilkan alat yang cantik dan bersinar. So agak-agak ekstrak ke, sadur ke, tulen? Nombor 9. Tapi yang dia nak terkusik. Apa tak buka di kancing. Jawapan D sah-sah salah. Jangan jawab D. Pilih A ke B ke C? Tengok soalan atas. Dia kata menghasilkan alat yang cantik dan bersinar. Okay, bagi roti kat abang. Syami. Apa? Tak, tu hadiah. Hadiah. Hello. Nak hasilkan alat yang cantik dan bersinar. Proses apa? Penyaduran. Penyaduran jawapannya. Okey. Sadur tu memang tujuannya untuk bagi nampak lebih cantik, lebih bersinar, lebih menarik. Tu tujuan sadur. Okey, konsep dia macam barang kemas. Barang kemas lama-lama nampak macam dah lama kan. Tu boleh ke nak sadur. Tu selalu bersihkan je kan. Okey, nombor 10. Itu contoh radas dia nak tulenkan logam. Okey, dia nak tulenkan logam. Tengok rajah nombor 10 betul-betul. Okey, nak tulenkan logam. Dekat ni, belah kiri ni, tengok belah kiri adalah kuprum tak tulen. Kuprum tak tulen ni dekat elektrod positif ke negatif? Cuba tengok bateri ni. So tak tulen ni positif ke negatif? Negatif. Tengok bateri dia panjang. Positif. Positif, okay? So kemahiran melabel bateri pun patut dah tahu. Panjang ni positif. Kalau pendek ni negatif. Jadi kuprum tak tulen ni ada pada positif. Kuprum tulen dekat negatif. Arus akan bergerak daripada positif ke negatif.
Positif ke negatif tau arus dia. Jadi yang tak tulen ni nanti dia akan menipis. Menipis. Jadi kurus lah. Kurus lah. Lepas tu yang kumpulan tulen ni dia akan menebal. Lepas tu nanti akan ada bendasing kat bawah ni. Bendasing tu macam habuk-habuk, pasir-pasir ke. Okay. So rajah ni pun penting. Nanti kadang-kadang dia saja bagi rajah yang salah. Lepas soalan tanya, apakah kesalahan pada rajah di atas? So kena ingat yang tak tulen dekat positif. Yang tulen dekat negatif. Okay? Faham sekarang kita nak tengok yang manakah pemerhatian yang betul. Okay, soalan pemerhatian ni antara soalan yang mencabar sebab kalau kita sebenarnya tak hands on, tak buat eksperimen tu sendiri, kita susah sikit nak faham. Tapi kalau kita tak buat eksperimen pun kena faham konsep lah. Tu daripada rajah je kita dah boleh belajar. Okay, teacher lukis sikit. Teacher lukis kartun. So yang dekat positif ni tak tulen. Yang dekat negatif ni yang tulen. Okay, ni tulen. Ni tak tulen. So kalau perasan semua tu kuprum. Elektrolit ni pun kuprum juga. Baru boleh berlaku proses penulinan. Okay, larutan biru menjadi kurang biru. Nak yang betul kan? Okay. Kalau jadi, sekejap ya. Kalau jadi kurang biru tu bermakna ion kuprum daripada elektrolit tu akan pergi ke katot. Tapi sekarang ni elektrolit ni tak terlibat. Jadi jawapan A tu salah. Larutan biru tu patutnya dia kekal biru. Dia tak melibatkan elektrolit. Okey, jawapan B dengan C sah-sah salah sebab kita tak melibatkan gelembung. Proses penulinan, proses penyaduran, dia tak melibatkan gelembung. Gelembung ni maksudnya ada apa? Apa terhasil bila ada gelembung ni? Ada gelembung bermakna terhasilnya gas. Okay. So jawapan yang paling tepat adalah D. Dia kata apa D? Lapisan perang pada kuprum tulen. Kuprum tulen ni nanti akan jadi menebal lapisan perang. Perang itulah kita punya kuprum. Okay. Okay, nombor 11. Dalam elektrolisis asid sulfurik cair. Okay, dia punya keyword kat sini adalah perkataan cair. Apakah faktor yang terlibat? Teacher dah bagi keyword tu. Keyword dia cair. Dalam 3 faktor yang seajar tu, yang mana berkaitan dengan cair-cair? Kepekatan asid. Ya, jawapannya kepekatan. Okey, pandai. Okey, nombor 12. Apakah sel kimia? Okey, jawapan A sah-sah salah. Pilih B ke C. Ni ada dalam soalan teacher minggu lepas. Jawapan B atau C. Teacher tak nak tengok D sebab memang jawapan B atau C. B. B. Okay,
Jawapannya B. Kalau sel kimia, kimia kepada elektrik. Kalau sel elektrolisis, elektrik kepada kimia. Senang nak ingat. Okay, nombor 13. Diana mahu menghasilkan sel kimia kentang. Apakah radas yang dia perlu? Radas bukan bahan. So jangan kata mana, tak ada jawapan kentang pun. Okay, nombor 13. Apakah radas yang dia perlu? Jawapannya apa? Yusri, nombor 13. Nombor 13. Ya. A. Ya, jawapannya plat, zinc dan kuprum. Okey. Bateri untuk sel elektrolisis. Menurut Bunsen tak perlu nak bakar-bakar apa. Emitter pun dalam sel elektrolisis. Ada jawapan lebih penting daripada tu. Okey, teacher nak tanya zinc dan kuprum ni. Antara zinc dengan kuprum, kalau dalam sel kimia, yang mana jadi elektronegatif? Syasha. Zinc. Zinc. Plate zinc. Zinc betul ke Fatin? Negatif. Zinc negatif. Betul. Betul kan? Teacher suruh hafal dah minggu lepas kan? Siapa hantar kerja dia dah hafal dah. Teacher dia betulkan sikit siapa yang salah. Sudah tanda dah siapa yang tanda yang hantar minggu lepas. Okay, nombor 14. Yang manakah elektropositif? Macam ni kita nak tahu mana elektropositif ni. Edoni. Macam ni nak tahu Siapa tahu? Macam mana nak tahu yang mana elektropositif? Tak tahu tak tahu Okey, macam mana kita nak tahu unsur mana bersifat elektropositif adalah elektropositif ni mesti sejenis logam. Semua logam tu bersifat elektropositif. Jawapannya apa Nurin? 14. Syarul, yang mana logam? Apa Nurin? D. Tak dengar. D. D ke D? D. Jawapannya magnesium. Okey. Sebutlah jawapan. B dengan D tu kan macam takut hampir bunyi sama. Okey, nombor 15. Okey, elektron yang manakah tidak boleh digunakan dalam sel kimia? Kita tak payah tengok C dengan D. Jawapannya A atau B. Nak pilih mana? Faris. Ya, teacher. Jawapan 15 apa? Yang manakah tidak boleh digunakan? Yang B, teacher. Kenapa? Sebab kita perlukan dua jenis besi yang berbeza. Kenapa mesti berbeza? Tak boleh sama. Sebab nanti tak ada hasil.
Tak ada bacaan kan pada voltmeter tu. Okay, sebut 15 jawapannya B. Sel kimia memang syarat dia kena guna elektrod yang berbeza. Itu syarat elektrod dalam sel kimia. Okay, nombor 16. Tidak benar. Tidak benar tentang sel kimia. Tidak memerlukan elektrolit. Betul ke salah? Jawapan A betul ke salah? Dia tak panggil nama macam dah. Panggil nama malas tu. Fatin, A tu betul ke salah? Salah. So A dah jawapannya? Fatin? A ke jawapannya? Ya kot. Ya, jawapannya A. Tak percaya kita tengok B, C, D. Sekarang ni pernyataan A tidak benar. Itu yang kita nak cari kan? Okay. So patutnya B, C, D ni semua jawapannya benar. Cuba tengok B. Betul tak sel kimia memerlukan 2 elektrod? 2 elektron yang betul. Tenaga elektrik itu hasil betul ke? Betul. Asalnya tenaga apa? Tenaga kimia. Betul tak perlukan voltmeter? Betul. Betul jawapannya A. Terusnya tengok nombor 17. Yang manakah kegunaan sel kimia? Okey. Kegunaan sel kimia untuk mengekstrak logam, betul ke? Ekstrak ni patutnya fungsi sel elektrolisis. Tadi sudah bagi dah 3 fungsi tu. Okey, so jawapan mesti dekat B, C, D. Okay, mari kita tengok atas. 17 Ada sebab apa? Ada macam zombie lah. Okey, yang manakah kegunaan sel kimia? B, C, D. Allah senangnya. Jawapan apa Syarul? Menghasilkan bateri. Ya, jawapannya menghasilkan bateri. Kalau perasan A, B, C tu teacher dah sebut dah tadi. Itulah kegunaan sel elektrolisis Okey, seterusnya nombor 18 adalah satu sel kimia. Lain macam lah sel kimia ni. Lain macam. Okey. Apakah yang salah tentang sel itu, Yusri? Jawapannya C. Apa yang tak kena dengan pasangan elektrod tu? Tak, dia pakai 2 elektrod yang sama. Kenapa tak boleh sama? Sebab nanti tak ada bacaan. Apa nama sel yang kita boleh guna elektrod yang sama tu? Elektrolisis. Elektrolisis. Okey, kita pergi soalan yang terakhir. Nombor 19. Sel kimia yang dia guna lemon pula. Teacher percaya setiap rumah mesti ada lemon. Ada tak? Ada lemon, ada cengkeh. Ada tak? Kat rumah korang? Ada. Ada weh rajanya. Masa teacher tak ada. Apa? Cengkeh tu yang wap tu ke? Ya Fatin. Cengkeh tu buat apa? Tak tahu mak buat apa. Dia tengok orang buat lah yang dia apa macam masak cengkeh tu, lepas tu wap daripada air masak tu dia hidu lah macam tu lah.
Okey, kenapakah mentol menyala? Dia guna lemon, lepas tu ada elektrod ferrum. Ferrum tu nama lain untuk besi dengan zinc. Okey, soalan yang terakhir. Jawapannya apa Doni? B. Jus lemon ialah elektrolit. Betul. Okey, ingat ya. Elektrolit tu ciri dia apa? Macam nak tahu yang mana satu elektrolit. Elektrod apa? Ion-ion tu namanya apa? Sama bawah ke? Paper tu tengok kalau nanya je. Tak payah semua. Tinggal ikut fokus slide. Tu akan tu tengok kat fokus slide dia berapa tinggal. Sekarang 8, nak masuk 9, Total 11. awak pilih je lah yang penting itu diorang. Kan tak penting pun. Tak payah sebut tu diorang. Okey, ada yang penting ni. Okey, kita pergi soalan subjektif. Teacher pilih soalan-soalan asas lah Okey, tengok ni. Susunan radar sebagai elektrolisis plumbum bromida lebur. Tadi teacher cakap pasal bila lebur. Lebur ni dalam tu mesti ada dua ion ni lah. Ion plumbum dengan ion bromida. Okey, menggunakan elektrod karbon ni lah sebab elektrolisis boleh guna elektrod yang sama. Okey, soalan 1A, apakah perubahan tenaga? Jawapannya apa, Syarul? Dah jawab dah minggu lepas ni. Ini sel elektrolisis. Apakah perubahan tenaganya? Very easy. Masya Allah, minta teh ais lagi kah? Nurin, apa jawapannya? Tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Masya Allah, Syarul. Oi! Tengok soalan minggu lepas. Teacher bagi. Ada kat soalan minggu lepas kan, Fatin? Ada teacher ada. Teacher bagi soalan tu soalan-soalan asas tu. Penting tu. Okey, soalan seterusnya. Soalan saya sama lagi. Masih elektrolisis plumbum 2 bromida lebur. Nyatakan hasil. Sedikit mencabar tapi teacher dah ajar dah tadi. Kita ada plumbum 2 bromida lebur. So dalam tu ada ion plumbum dengan ion bromida. Okay, ion plumbum, ion bromida. Doni? Syasha? Teacher. Ion plumbum ni dia pergi anode ke cathode? Dia tertarik ke anode ke cathode? Dia charge positif. Cathode. Cathode, betul? Okay. Bromin ni charge negatif, bromida sorry. Dia akan pergi ke anode. Anode. Tu penting kita tahu ion-ion apa yang ada. Lepas tu nanti hasilnya apa? Kejap ya. Saya dia ke nak saya. Okey. Ish pula. Pula tengok.
Ha. Cakap je. Dah. Okey, kejap tunggu kejap nanti dengan teacher sambung balik kejap Jangan pergi mana-mana kejap 5 minit.
Okey, tadi sementara tunggu teacher, tadi Fatin ada soalan matematik dia utarakan pada Sir tadi. Walaupun ni waktu sains tapi Sir alang-alang tu sebab semua orang kat sini memang ambil SPM kan, matematik. Okey, boleh kita bincangkan soalan Fatin ni sekejap, boleh tak? Sebelum Sir terlupa. Boleh. Alright. Okey. So ni tadi Fatin tanya Sir. Okey, diberi bahawa ni dibagi. Okey, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena tukarkan dia tambah K kat depan. Okey, tu syarat yang pertama dia dulu. Okey. Okey. V berubah secara langsung dengan R, okey. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2S. Cara langsung dengan kuasa 3R. Kuasa 3R. Okey. Dan punca kuasa 2S. Punca kuasa 2S. Punca kuasa 2 sama dengan 1/2 juga. Jadi S kuasa 1/2. Okey. Nyatakan nilai X dan nilai Y. Nilai X dia ialah 3. Okey. Nilai Y dia ialah 1/2. Okey. Memandangkan Y dia duduk di atas, di bawah, dia akan jadi 1/2 sebab dia kata berubah secara songsang. So jawapannya adalah E. Okey Fatin, faham tak? Okey, Sir dah faham dah. Dah faham Okey. Saya baru first time jumpa soalan macam ni. Okey. Tapi so nak untuk SPM nanti korang kena hati-hatilah sebab nampak dia tulis ayat kat sini tapi dia saja je letak kuasa dengan ni. Sebab saya tahu ni psikologinya soalan ni. Bila korang nampak, korang akan rasa takut. Korang akan rasa gelabah. Kenapa ada kuasa ni tak pernah ajar pun? Padahal korang kena baca ayat tu betul-betul untuk selesaikannya. Okey semua? Okey, teacher nak sambung balik? Boleh Okey. Ada soalan tak? Okey Alright. Okey, kita sambung balik Okey, saya nak tanya kawan baru kita ni. Okey, Pak Ik Syabil okey ke Pak Ik? Okey. Okey okey. Okey. Nak ambil tu. Sampai dah habiskan. Lah. Satu gini. Tadi kata 300,000 je. Barang siapa dah ambil? Kak Nana punya 4. Terus ambil kat rumah tengok nak kat rumah berat. Okay, dah hilang dah. So tadi Tadi soalan lain. Tadi ion plumbum dia pergi cathode. Ion bromida dia akan pergi anode. So patut kemahiran ion-ion tu pergi mana kena tahu supaya kita tahu hasilnya. So nanti cathode ni hasilnya logam plumbum. Atau korang jawab plumbum ni pun dah betul. Okay, jangan tulis ion plumbum. Tulis plumbum pun betul. Okay, anode pula dia akan jadi, anode ni biasa dia akan jadi gas tau. Macam tadi kita jumpa dia jadi gas oksigen. Dalam cerita ni dia jadi gas bromin. Okay. Okay, soalan bawah tu sedikit mencabar. Teacher skip. Kita pergi soalan 2. Okay. Ada sel kimia di mana elektrodnya adalah magnesium dan argentum.
Teacher nak tanya Syarul. Syarul, Ya, teacher. antara magnesium dengan argentum yang mana jadi elektrod negatif? Jadi ya. Argentum. Betul tak Syasha? Syasha? Tak sure. Tak ada, jawapan tak sure tak ada. Sama ada betul atau salah je. Betul tak? Cara kata argentum negatif. Salah. Salah? Tolong marah sikit Syarul tu. Marah cepat. Kita nak tahu yang mana negatif. Kan kita dah hafal yang minggu lepas kalau nak kahwin tu. Kalau nak kahwin bla 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 bla. So yang dekat atas dia mesti jadi negatif. Magnesium atas argentum. So magnesium negatif, argentum positif. Tapi soalan dia nak yang manakah berfungsi sebagai anode. Okey, yang manakah berfungsi sebagai anode? Jawapannya apa Fatin? Argentum. Okey, sel kimia dengan sel elektrolisis tak sama. Okey, kalau sel elektrolisis yang pakai bateri tu positif, negatif. Ya, positif ni nama anode, negatif ni nama kathode. Betul kalau sel elektrolisis. Kalau sel kimia yang nama anode tu adalah yang negatif. Okey, ulang lagi sekali. Tengok dekat skrin ni. Kalau sel elektrolisis, positif tu kita panggil anode, negatif tu kathode. Kalau sel kimia sendarah rajah ni, negatifnya adalah anode, positifnya kathode. Soalannya dia jarang tanya yang mana anode kathode. Patutnya dia akan tanya mana positif negatif sebab memang kadang-kadang student ni boleh confuse. Tapi dia memang terbalik. Okay, so jawapannya adalah magnesium. Okay, soalan mana lagi? Nak skip? Okay, bacaan bulletin ni saya skip. Ni kena lukis ni. Tenaga elektrik boleh menghasilkan tindak balas kimia. Tengok soalan di everybody. Tak tahu apa dia nak. Tak tahu apa dia nak tengok. Tenaga elektrik boleh menghasilkan tindak balas kimia. Mereka menggunakan bahan dan radas yang dilabelkan di bawah. Mereka bentuk satu sel elektrolitik untuk menulingkan satu logam kuprum tak tulen. Menarik soalan ni. Menarik untuk korang hantar kat teacher. Okey, tolong kat jap. Okay, untuk soalan D ni, tengok betul-betul. Semua orang kena lukis. Dia suruh lukis. Untuk ni saja berapa markah? Biasa lukis-lukis ni 3 markah. Kan betul? Okay, 3 markah saja untuk lukis. Semata-mata lukis 3 markah. Pastikan dekat rajah tu ada semua ni. Ada elektrod.
Elektrod kuprum tak tulis. Larutan kuprum 2 nitrat ni elektrolit. Ada bika, dawai, 3 sel kering bateri dan emitter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, lepas tu kena labelkan Label mana tulen tak tulen. Labelkan elektrod dan elektrolit. Label elektrod dan elektrolit. Okey, lukis rajah pada sekeping kertas. Rajah yang dah berlabel, ambil gambar, hantar pada teacher. Okey, sebelum 10 malam. Tak boleh pakai pembaris, kena freehand. Ada soalan? Ada teacher. Tak ada ya. Okey, so homework hari ini hantar rajah yang berlabel, lukis pada sekeping kertas, hantar kat teacher. WhatsApp sebelum 10 malam. Tak boleh pakai pembaris, kena freehand. Tak payah warna-warna, guna pensel je. Tak boleh pakai pen ya, pakai pensel. Okay, cukup dulu untuk hari ini. Ada soalan tak? Tak ada. Jumpa kelas BI minggu depan. Tata titi tutu. Thank you, teacher. Terima kasih, teacher. Thank Thank you, teacher. you. Thank you, teacher.